Menjaga alam sekitar dengan kehijauan, dengan udara yang bersih dan juga dengan peredaran masa memang dituntut oleh masyarakat. Kerana kita menjaga alam dan juga bumi ini biar sentiasa segar dan nyaman untuk anak cucu kita pada akan datang. Tapi bahan-bahan terbuang kena jaga. Jangan disalahgunakan. Kita kitar semula. Kita boleh gunakan seperti botol, seperti bekas-bekas cat dan juga seperti besen-besen dan juga bekas-bekas kuih. Kita manfaatkan. Bagi Pak Ndak, barangan terbuang ataupun barangan terpakai, bekas-bekas terpakai, kita boleh olah semula. Pak Ndak dalam bidang herba, Pak Ndak gunakan kita semula untuk sebagai bekas semaian. Inilah dia penceritaan pada kali ini. Kita jaga alam sekitar, kita manfaatkan bahan terbuang. Sama Pak Ndak, pencetus guna herba. Di parit yang berarus ini, kadang-kadang Pak Ndak perangkapkan banyak botol-botol kosong yang hanyut, yang terbiar. Ada yang saiz besar-besar. Kemudian Pak Ndak ambil tu, Pak Ndak akan kumpulkan dan sangkut dekat pokok yang besar. Proses ni Pak Ndak biarkan dalam 5-6 hari, biar semua kotoran-kotoran dia keluar untuk Pak Ndak cuci. Perhatikan yang botol ni memang Pak Ndak sangkut. Kadang-kadang berpuluh-puluh botol saiz besar Pak Ndak nak manfaatkan, jadikan dia sebagai tapak semaian. Jadi kita olahkan semula. Jadi kita tahulah menghargai alam sekitar dan macam mana kita nak corakkan botol ni menjadi satu tapak semaian yang cantik ataupun untuk kita jimatkan belanja. Pada kali ini Pak Ndak nak tunjukkan macam mana Pak Ndak nak menyiapkan bekas botol kosong. Ni bekas air yang Pak Ndak dah buang dia punya stiker dia. Dan Pak Ndak dah lubang-lubangkan dia. Kemudian Pak Ndak masukkan tanah. Berlapis-lapis. Iaitu pertama kali kita dah potong. Kemudian kita lubang-lubangkan dia. Kemudian di bawah dasar botol ni, Pak Ndak letakkan rumput-rumput kering ataupun daun-daun kering. Supaya kalau kita nak alihkan dia, bila dah membesar semaian ni, mudah. Kemudian Pak Ndak letakkan tanah liat. Supaya akar di bawah tu dapat mencengkam dan mengumpulkan air. Begitu juga lapisan yang kedua, Pak Ndak letakkan pasir. Pasir ni Pak Ndak ambil daripada longkang. Menghuraikan tanah liat yang tadi tu, mudah untuk akar-akar berserabut dalam botol. Kemudian Pak Ndak lapiskan lagi dengan kokopit dan juga tanah liat semula. Sebelum Pak Ndak semaikan pokok-pokok herba yang Pak Ndak inginkan. Inilah dia antara salah satu daripada botol kosong yang bersaiz agak besar juga dalam botol minuman ni. Kemudian Pak Ndak olahkan semula. InsyaAllah kita jimat belanja, kita boleh menjanakan pendapatan semula. Sama Pak Ndak, pencetus guna herba. Proses pertama, botol yang ini Pak Ndak nak potong dia secara berdiri sebab Pak Ndak nak tanam pokok yang banyak akar. Jadi yang ni Pak Ndak dah cucikan, kemudian Pak Ndak jemur biar nampak bersih. Jadi kita, pandangan mata kita pun seronok walaupun kita dapat botol pun daripada bahan terbuang. Kadang-kadang ada yang kotor tapi kita bersihkan dulu. Jadi kita kumpulkan dia. Macam mana proses seterusnya, Pak Ndak akan mengeringkan rumput-rumput supaya proses pengeringan tu betul-betul kering untuk kita letakkan di bawah dasar botol tu. Tujuan kita letakkan di bawah dasar botol tu untuk akar-akar tu mencengkam bila dia berada dekat di bawah sekali botol tu, dan mudah kalau kita alihkan dia, jadi dia rasa macam peroi. Dekat situ ada zat-zat organik pada botol tu. Ni Pak Ndak dah mula masukkan sedikit demi sedikit rumput-rumput, daun-daun yang kering ke dalam botol. Ini proses yang kedua. Proses kedua ni memang Pak Ndak lebihkan daun-daun ataupun lalang-lalang, rumput-rumput yang kering tu. Kita keringkan dalam 5-6 hari ataupun 10 hari pun elok dalam cuaca yang panas. Kita masukkan satu persatu ke dalam botol ni untuk kita mampatkan dia. Dan selepas mampat, kita pergi proses yang seterusnya. Perhatikan, Pak Ndak masukkan daun-daun kering. Ini cara Pak Ndak, iaitu cara orang lama. Menyemai pokok memang ada proses meletakkan daun-daun kering. Sekarang dia gunakan kokopit, tapi orang dulu menggunakan daun-daun kering.
Biasanya lalang-lalang kering, daun pokok rambutan, daun pokok jambu. Kemudian ada juga yang letakkan daun-daun yang lebar-lebar seperti daun pisang yang kering pun boleh juga untuk diletakkan di bawah sekali pangkal botol tu sebelum kita masukkan tanah liat untuk proses yang kedua. Yang ni Pak Dak dah siapkan, Pak Dak gunakan sebanyak 10 botol ni. Pak Dak dah kumpulkan dalam 1.5 liter bekas botol ni. Jadi kat situ Pak Dak dah masukkan dalam 1/4 daripada dasar botol tu dengan daun-daun kering, lalang-lalang kering. Untuk seterusnya Pak Dak dah siapkan tanah liat. Ni tanah liat, tanah yang berlumpur untuk letakkan di lapisan kedua di bawah pangkal di bawah sekali botol tu. Kemudian Pak Dak akan hancur-hancurkan tanah liat ni. Selok-selok tanah liat ni kalau ada cacing pun bagus sebab cacing tu boleh mengaktifkan tanah tu, menyuburkan tanah daripada najis-najis cacing tu. Seolah-olah cacing tu dia berada dalam keadaan semula jadi di tanah yang sebenar walaupun di dalam botol. Ni Pak Dak nak gunakan tanah liat ni dan masuk secara perlahan ke dalam botol untuk lapisan kedua. Yang ni Pak Dak dah basahkan dia. Kalau lepas hujan lagi bagus kita buat ni. Sebab apa, kalau lepas hujan mudah kerja kita, tak payah nak banyak-banyak kali. Benda tu dah, tanah tu memang dah tersedia lembut. Godak-godakkan botol tu biar tanah liat tu dapat masuk. Kemudian kita tekan-tekan dengan ujung kayu biar dia masuk kepada bawah botol tu yang ada rumput kering. Jadi secara tak langsung berat tanah liat tu terus pergi ke lapisan kedua. Dan untuk proses yang seterusnya, selepas 10 botol ni yang Pak Dak masukkan tadi tu, Pak Dak akan masukkan pula pasir-pasir yang daripada Pak Dak ambil daripada longkang. Ni pasir longkang memang Pak Dak dah ambil, kemudian Pak Dak jemurkan sekejap. Dia warna hitam tapi Pak Dak bersihkan juga secara lalukan dengan air sekali lalu. Memang pasir longkang ni tujuan dia masukkan dalam lapisan ketiga ni untuk dia huraikan lumpur tadi tu agar tidak berketul-ketul. Jadi di dalam botol tu nanti akar-akar rumput boleh pergi ke bahagian lumpur tu dengan mudah sebab tanah lumpur tu dah longgar oleh pasir-pasir longkang yang Pak Dak masukkan. Pak Dak buat satu persatu sehinggalah kepada 10 botol ni. Ada pelanggan Pak Dak beli juga bekas-bekas botol ni yang dah siap ada tanah. Memang dia minta itu hari, ada yang minta sampai 20 botol. Jadi mereka senang tanam untuk di rumah-rumah pangsa, kondo-kondo dan juga mereka yang sibuk dengan tugas harian. Yang ni perhatikan Pak Dak masih lagi masukkan pasir longkang ke dalam botol untuk lapisan yang ketiga. Bila lapisan ketiga tu saja air dah mula banyak dekat bawah dasar botol tu. Perhatikan 10 botol tu Pak Dak dah masukkan. Dah masukkan, kemudian Pak Dak biarkan sekejap. Pasir ni mudah kering. Bila dia kering, warna hitam tadi bertukar menjadi kelabu. Dan proses seterusnya Pak Dak akan tambahkan lagi tanah liat dan juga bercampur dengan kokopit. Kokopit ni iaitu serbuk kelapa sawit ataupun serkam pun boleh, ataupun serbuk lalang pun boleh. Macam tadi mula-mula sekali kat bawah dasar botol tu. Ini untuk lapisan atas yang keempat sebelum proses menanam. Inilah dia cara Pak Dak, cara orang lama yang Pak Dak pelajari. Memang daripada dulu memang Pak Dak suka buat ni daripada bahan-bahan terbuang. Sekarang dah senang cari bahan-bahan terbuang. Dulu susah nak cari bahan terbuang. Satu persatu Pak Dak masukkan dan proses yang seterusnya Pak Dak mampatkan.
kita mampatkan ketuk-ketuk dengan kayu biar dia betul-betul mampat. Air di bawah botol tu memang banyak sebab daripada kandungan lumpur, kandungan pasir, longkang tadi tu dah mula ada di bawah paras botol dan membasahi rumput-rumput yang kering tu. Kemudian dah lepas mampat, pandak jiruskan dengan air biar dia semua sekali lembut dalam botol tu untuk pandak proses penuhnya, iaitu untuk proses semaian. Inilah dia cara orang-orang lama menyediakan bekas semaian. Ada yang panggil media, negara-negara seberang panggil media, tapi orang Malaysia memang panggil bekas semaian daripada bahan terbuang. Jadi inilah dia antara beberapa 5 proses kalau kita perhatikan, daripada proses kita kutip, daripada kita pungut hinggalah proses seterusnya untuk menyemai. Kalau nak cerita pasal bahan terbuang ni, kalau kita perhatikan, contohnya ni contoh dekat rumah-rumah pangsa, kondo-kondo dan juga di taman-taman, begitu juga segelintir di kampung-kampung segelintir daripada penghuni-penghuninya memang tidak bertanggungjawab. Buang sahaja. Kadang-kadang bekas tu boleh dimanfaatkan, boleh digunakan dalam kita olah semula untuk jadikan tapak semaian, kita olah semula sebagai keraftangan dan kita olahkan semula sebagai yang kita buat apa yang kita suka. Manfaat dan kita mengurangkan kos ataupun bajet harian kita. Bahan terbuang kita olah semula boleh menjana pendapatan. Betul tak? Kongsi bersama Pak Ndak penceritaan kali ini menghargai bumi hijau dan menghargai bahan terbuang. Kita rajinkan diri kita. Kita jadi masyarakat yang bertanggungjawab untuk kita selesaikan masalah bumi, iaitu menyelesaikan bahan-bahan yang terbuang, botol-botol yang bekas-bekas yang tak terpakai, kita olahkan semula. Bumi kita hijau dan segar. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sama Pak Ndak, pencetus guna herba. Akan ada lagi penceritaan herba-herba, buah-buahan dan juga makanan-makanan warisan yang Pak Ndak akan tunjukkan di masa akan datang. Jangan lupa subscribe, like dan share.